Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Antara ujian yang besar yang ramai, maknanya kita semua terpengaruh, adalah matinya perasaan kita daripada memahami apa orang rasa. Menyebabkan kita jadi penat macam nak fikir apa orang rasa. Jadi kita rasa macam pedulilah apa yang orang rasa, yang penting apa yang kita rasa. Sedangkan dalam urusan semua manusia tu, antara benda yang selalu Allah tegaskan adalah akhlak. Dan bila sebut pasal akhlak, maknanya dia isu sesama manusia. Sampai kadang-kadang saya pun tertanya-tanya pada diri sendiri, yang aku buat ni orang sakit hati ke? Ke orang tak kisah? Kita pun kadang tak tahu. Sebab boleh jadi penilaian orang terhadap kita juga dalam bentuk yang salah dan kita tak pasti. Tapi bila Nabi sebutkan 3 al-muslim alal muslim, muslim itu terhadap muslim yang lain, haramun, haram, dilarang daripada 3 perkara ini dicalar. Apa dia? Harta, darah, maruah. Okeylah kot kat sini tak adalah orang yang main ambil harta orang suka hati je kan. Yang pergi bunuh orang tak adalah kot. Tapi bab maruah orang ni, kita bila masa kita yang maknanya kita tak sedar, bila kita tengah cerita pasal orang, dia melibatkan maruah. Cerita pasal kenalan kita, pasal guru ke, pasal benda-benda yang berlaku kat Facebook ke, kat Twitter ke, yang viral-viral yang orang share kat WhatsApp ke apa, dia melibatkan orang dan kita tak perasan ia termasuk dalam kategori yang Nabi suruh ini haram untuk kita calarkan, untuk kita rosakkan maruah tersebut. Sebab dia juga Muslim, sebab dia juga insan beriman. Adakah hanya kerana dia mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza jadi halal untuk kita kutuk dia, atau untuk kita buat lawak dengan apa yang dia katakan dan seumpamanya. Jadi banyak ruang muhasabah lah kita kata yang perlu diperhatikan balik, perlu dinilai kembali. Adakah kita betul-betul memenuhi nilai yang Allah sebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman tu, sesama orang beriman sepatutnya bersaudara. Dan perintah pertama yang timbul lepas tu, fa aslihu baina akhawaikum, damaikan antara saudara kalian yang berselisih. Tapi kalau ada orang berselisih, yang kita buat jirus minyak lagi bagi tambah bergaduh. Betul, dia ni memang macam tu. Buat lagi, tambah lagi. Bukannya kita buat yang Allah suruh. Allah suruh buat aslihu baina akhawaikum, baiki. Tapi itu kita tak buat. Lagi tambah bergaduh tu, lagi kita pun duduk tepi, aku nak makan popcorn. Tengok kononnya. So itu kebetulan lah, maknanya sebab bila tengok macam-macam isu timbul dan seumpamanya, orang lebih ramai cenderung untuk nak menghangatkan lagi salah faham. Kalau kita tak ambil contoh dalam agama, kita ambil contoh dalam isu-isu lain lah. Contoh apa, yang kes Pro 2 tu, yang kereta dia baru tak sampai sehari rosak pergi jalan. So 2 bulan 3 bulan duit bayar, viral kan, viral. Siapa orang buat? Kutuk Pro 2. Kadang-kadang bukan sangat kutuk Pro 2 je, sampai sales advisor semua kena kutuk. Lepas tu service center semua kena kutuk. Lepas tu macam semua benda dikaitkan. Timbul isu. Lepas tu dia selagi kita boleh nak gunakan, lepaskan kemarahan kita itu untuk
melondehkan orang, kita akan buat. Okay, walaupun dengan hanya type sikit perkataan. Ada orang ni memang macam tu. Yang tu pasal orang lain campur lagi. Lepas tu pergi kaitkan pula. Sebab tu sepupu aku tu pergi beli kereta tu. Sama tu. Wah, kait. Dia tak tahu yang dia lakukan hanyalah makin rosakkan apa yang Allah suruh kita jaga. Jadi sebenarnya ke mana kita nak pergi dengan tanggungjawab memelihara hubungan ni? Adakah memang kerja kita sebenarnya untuk rosakkan hubungan-hubungan ni dan utamakan je diri sendiri, macam yang penting aku dengan keluarga aku selamat? Ya ke? Jadi apa maksud watawasau bil haq watawasau bis sabr? Apa maksud wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan? Apa maksud banyak pesanan-pesanan yang lain? Ihdina as-siratal mustaqim, bimbing kami semua. Bukan ihdini, bukan bimbing aku seorang. Kita minta bimbingan tu ke jalan yang lurus kita semua, bukan seorang-seorang. Okey, siratal ladzina, jalan orang-orang yang, bukan jalan seorang je. Sebab kerja kita ni bukan kerja seorang-seorang. Jadi bila bukan kerja seorang-seorang, antara benda yang kita akan penat lalui adalah nak jaga hati semua orang yang memang Allah perintahkan untuk jaga, iaitu maruah tu. Penatlah nak jaga hati semua orang, bos. Sampaikan Nabi pesan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum, orang beriman yang bercampur, bergaul dengan semua orang dan bersabar dengan perangai dan ragam mereka, khairun, lagi baik berbanding alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, berbanding orang yang tak bercampur dan tak sabar dengan perangai macam-macam. Sebab tu bila Allah bagi tahu hakikat manusia ni, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah, kami jadikan sebahagian kalian daripada sebahagian lain sebagai ujian. Allah timbulkan persoalan, atas birun, boleh sabar tak? Boleh sabar tak? Jadi sabar antara cara yang membantu untuk kita jaga hubungan sesama insan beriman. Tak boleh nak elak orang perangai lain. Ada orang suka kereta dia macam ni, ada orang suka motor dia macam ni, ada orang suka rumah dia macam ni, ada orang suka kita berasa macam, kenapa dia buat macam tu, kenapa dia buat macam ni? Dia dan kita cara fikir berbeza. Yang mana kita boleh tegur disebabkan ada asas agama yang dilanggar, kita tegur dengan cara yang juga tidak mengaibkan, memalukan seumpamanya. Okey, dan itu antara lintasan mana yang saya terfikir, mana sambil drive tu terfikir macam kenapa orang, kerana sambil drive pun kalau time-time jam-jam ni okey, perangai orang bila jam ni lain sikit je. Motor ke kereta tu dah bagi signal lama dah, bukan baru. Bagi signal lama dah. Cuma timing tu keluar tu tak kena. Tiba-tiba tak sempat nak masuk depan. Sangkutlah tengah-tengah. Pom, motor tu punya horn. Lepas tu dia angkat tangan lah apa semua. Memang kena meletup ke tengah jalan tu. Mesti lepaskan ke? Mesti macam sepatutnya jalan ini aku tak ada gangguan. Maknanya jalan ini sepatutnya adalah semuanya mudah dan murah bagi aku, tak sepatutnya ada ujian. Boleh ke nak cakap macam tu? Maknanya kalau kena halang, ada masalah sikit, untuk kita tiba-tiba marah apa semua tu, selama ni hidup tak pernah diuji ke? Tiba-tiba kena jalan tu. So, asalkan ada masalah tu saja, maknanya ni lah Myvi juga yang kena. Ni mesti perempuan, ni mesti cap yang nun alif, ni mesti tiba-tiba je kaitkan semua benda sebab marah. Dan rasa nak je salahkan orang kerja. Okey, tak tahu kenapa memikirkan, tambah pula kita ada 60 hari lagi nak Ramadan. Lepas tu dengan prestasi kita dengan Al-Quran yang banyak nak kena baiki, prestasi kita dengan ibadah banyak nak kena baiki. Lepas tu prestasi kita dengan orang pun rosak. Prestasi dengan Tuhan kita duk jaga, tapi kita lupa ada bahagian lain yang Allah suruh kita jaga juga, iaitu prestasi kita sesama manusia.
Bukan isu prestasi kita dengan Tuhan. Okay, so itu antara perkara-perkara yang mungkin untuk saya diri sendiri pun maknanya fikir dan pilih dan buat keputusan apa yang perlu dibaiki. Bagaimana cara nak bersangka baik dengan orang, bagaimana nak kawal kemarahan, bagaimana nak aplikasikan wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Apabila mereka marah, Allah cakap mereka memaafkan. Orang-orang yang kejar syurga dan keampunan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Maksud Allah, orang-orang yang kejar syurga dan keampunan ni, Allah sebutkan antara sifatnya wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan kemarahan, wal afina anin nas, dan memaafkan orang lain. Susah. Saya sebutkan kat surah kat mana? Kat Shah Alam itu. Cakap senang tak nak maafkan orang lain, semua angkat tangan cakap susah. Tak ada orang. Tak ada orang rasa senang buat macam ni. Okay, dan boleh jadi bila kita banyak menyelesaikan urusan sama manusia ni, dan Allah akan bantu kita untuk lembutkan hati kita ni. Okay, terutama bila kita baca Quran. Sebab tu Imam Nawawi bila masuk dalam bab seterusnya tentang al-buka, tangisan. Hati kalau dah keras ni, bab menangis ni benda yang paling susah. Hati kalau dah keras, suka benci orang, suka nak marah orang, apa semua kan. So kita dah tak rasa lagi kalau ada benda-benda yang sepatutnya membantu melembutkan hati. Nak rasa menangis pun susah. Padahal kita perlukan antara keadaan-keadaan, makna taubat, istighfar, bila kita mendengarkan kisah-kisah ataupun pesanan-pesanan Nabi, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang sebenarnya mengetuk pintu hati kita, yang sebenarnya menegur kita, yang sebenarnya menakutkan kita tentang ancaman-ancaman dan bahaya-bahaya dan azab seksa di neraka. Dan sepatutnya semua itu boleh menyebabkan paling tidak mata tu jadi merah, paling tidak hati tu dah seremuk, tapi kita tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Okey, moga-moga Allah bantu kita, maknanya paling tidak sebelum Ramadan tu kita dah proses lembutkan hati. Bila sampai Ramadan kita dengar, kita dah boleh. Okey, bukan nak tunggu awal Ramadan, masa ni lah baru nak uli hati tu. So, Al-Imam Nawawi letakkan bab fil bukai inda qiraatil Quran, menangis bila baca Al-Quran. Dan sebelum ni ada bab-bab dia bagi tahu qad taqaddama fil faslaini al-mutaqaddimaini bayanu ma yahmilu 'ala al-bukai fi halil qiraati. Ada penjelasan sebelum ni dan keadaan-keadaan yang boleh mendorong untuk menangis bila baca Al-Quran. Dan bila menangis bila baca Al-Quran ni memang sifat mereka yang terpilih, al-arifin, orang-orang yang sedar, orang-orang yang faham, dan dia merupakan syiar. Bila kita, makna orang-orang yang baca Quran dan mereka tersentuh dan mengeluarkan air mata, dan dia adalah syiar, tanda hamba-hamba Allah yang salih, hamba-hamba Allah yang salih. Allah sebutkan dalam Quran, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Orang-orang yang beriman ni mereka jatuh sujud di atas wajah mereka, maknanya dalam keadaan wajah mereka terlungkup, menangis. Mendengarkan pesanan-pesanan Tuhan, wa yaziduhum khusyu'a, dan itu menambahkan lagi khusyuk mereka. Ini bukan menangis, dia bukan menangis yang sampai melampau-lampau teresak-esak tu. Maknanya tangisan yang memang disebabkan, yang utama sekali disebabkan faham. Maknanya ditadabbur apa yang dibaca. Dia ditadabbur apa yang dibaca. Sebab nanti akan sampai pada perbincangan, kalau kita menangis kerana sebab-sebab lain dalam solat, batal solat. Menangis sebab masa tengah solat teringat mak yang dah mati beberapa tahun lepas ke apa ke, yang tu batal solat. Sebab dia bukan disebabkan perkara-perkara yang kita tengah buat dalam solat, especially bacaan Al-Quran. Tapi kalau bacaan Al-Quran itu menyebabkan maknanya kita reflect dan muhasabah, nak bertaubat ke apa ke, dan itu menangis, yang itu masih lagi dalam keadaan dibenarkan. Tapi point dia, kalau dia tangisan tu sebab-sebab lain, sebab geram ke, sebab apa ke, sebab teringat kucing meninggal ke, so yang itu tu boleh batal solat. Apapun,
Imam Nawawi sebut hadis dan athar pada salaf, waqad waradat fi ahadits katsirah wa atharus salafi famin dhalika ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebutkan, dan Nabi cerita ni baca Quran secara general, bukan dalam solat semata-mata, dan secara Quran secara general. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, wabku, dan menangislah. Baca, menangis. Okey, maknanya apa? Maknanya tadabburlah, fahamilah isi-isi dan makna-maknanya, dan hayati. Okey, sehingga engkau menangis. Fa illam tabku, kalau kau tak menangis juga, fatabakau, bukan kayu bakau. Tabakau dalam bahasa Arab maksudnya paksa diri tu menangis. Kalau tak juga menangis, paksa diri tu menangis. Dia terjemahan kat situ, dia buat menangis. Okey, buat menangis. Saya bersalah sikit kalau nak cakap macam tu, macam main-main pula buat menangis. Okey, kita akan jumpa nanti, dia akan beritahu lain maknanya, yang ke dah baca sebelum ni. Maknanya menangislah sebab kita tak boleh menangis. Menangislah sebab tak boleh menangis. Macam, kenapa hati aku tak rasa apa-apa ni? So kita sedih disebabkan hati kita tak terasa, tak terkesan dengan bacaan Al-Quran. Okay, so Umar bin Khattab pernah menyebutkan, ada dari riwayat annahu shalla bil jama'ati subha. Okay, dia pernah solat subuh berjemaah. Faqara'a surata Yusuf, lepas tu dia baca surat Yusuf. Fabaka, dia menangis. Pak, mana kisah Nabi Yusuf ni boleh buat menangis? Bagaimana agak-agak bahagian kisah Nabi Yusuf boleh buat menangis? Part-part yang masa Nabi Yaakob sendiri sedih disebabkan terpisah dengan anak dia, disebabkan anak dia berapa kali duk cuba tipu dia dan perdaya dia. Okey, yang ni maknanya kalau sambil tu, sambil kait pula kita pun berusaha struggle dengan keluarga kita, dengan macam-macam ujian Allah bagi dengan urusan keluarga, mana tak tersentuh hati. Okey, Umar pun menangis. Okey, dan masa dia tengah jadi imam, sehingga kan air mata dia hatta salat dumu'uhu ala turquwati, air mata dia mengalir sampai kat tulang selangka. Maknanya betul, siapa nampak tengah solat sampai nampak, maknanya apa? Dia tengah cerita pasal apa yang dia buat, dan masa yang sama sahabat-sahabat nampak lepas solat. Ada riwayat sebut annahu kana fi salatil isya'. Tadi riwayat sebut solat subuh. Ada riwayat sebut masa solat isya'. Okey, Imam Nawawi cakap fatadullu ala takririhi minhu, menunjukkan dia berulang, baca ni menangis, baca ni menangis, baca ni menangis. Wa fi riwayatin annahu baka hatta sami'u buka'ahu min wara'is sufuf. Ada riwayat menyebutkan Umar menangis sampai tangisan dia boleh didengari di saf-saf belakang. Zaman dulu tak ada mic. Tak ada speaker. Okey, tak ada benda-benda ni. So dalam keadaan suaranya tu kuat dan tangisan dia orang jauh pun dengar. Maknanya dia betul-betul menangis lah. Riwayat seterusnya daripada Abu Raja, dia beritahu ra'aitu ibn Abbas wa tahta 'ainaihi mithlu syirakil bari minad dumu'. Okey, aku nampak bawah mata Ibnu Abbas tu macam ada longkang. Okey, yang basah dengan air mata. Basah disebabkan air mata. Okey, kerana banyak menangis. Wa an Abi Salih qala, ada tak menangis yang kita kata melampau? Boleh tak? Ada tak tangisan-tangisan yang kita kata melampau? Ada bila dia jadi penyakit. Saya teringat masa saya buat live rakaman radio dekat UIA ada radio dia IUM.FM, tapi tak ada siaran tu, dia online je. Kebetulan kami tengah bincang bab sabar. Masa tu Ramadan rasanya. Lepas tu dia panggil guest speaker, maknanya tetamu jemputan. Dia student bidang psikologi, dan dia sendiri menghadapi bawah sikit daripada major depressive disorder. Saya tak ingat dia BDD ke tak silap, MDD yang paling teruk sekali. So isu depression, dan dia ada nama dia
Dia cerita pengalaman dia. Dia pernah menangis selama 2 bulan tak henti-henti. Menangis 2 bulan tak henti-henti sampai dia terpaksa berjumpa dengan psikiatris untuk dapatkan ubat supaya dia sampai tak boleh tidur. Dia perlukan makan ubat supaya dia boleh tidur dan berhenti menangis. Masa tu semua terdiam kat dalam konti radio tu. Macam first time dengar, terkejut semua orang. Menangis tak berhenti-henti. Tapi dia sebut satu kataan, dia menyesal sebab awalnya adalah kerana bila dia berhadapan dengan musibah, dia cepat sangat memilih untuk menangis dan dia biarkan diri dia dalam kesedihan secara berterusan sehingga dia jadi penyakit. Okay, sebab dia ada 2 keadaan kes biasa dalam masalah-masalah mental ni. Satu yang ada sebab dan dia develop kemudian, maknanya dah besar ke ataupun kerana tekanan, kerana kena bully dan macam-macam lagi. Dan ada yang disebabkan dia lahir dengan masalah tu. Lahir-lahir memang ada masalah autism ke, ADHD ke apa ke, so memang daripada lahir lagi dia ada. Malah kadang-kadang ada yang disebabkan keturunan. Tapi kalau yang ada sebab dan berpunca ni, so antaranya kes major depressive disorder. Okay, yang ni maknanya disebabkan ada ujian, ada masalah sekeliling dan dia tak tahu ke mana pergi, tak ada orang yang bantu, tak ada orang support, dan semua pun kerja kecam dan marahkan dia je, apa kau ni sikit-sikit zikir lah apa semua. Tak, dia perlukan rawatan. Okay, suruh dia baca Quran, suruh dia zikir, tak selesai masalah dia. Dia perlukan rawatan. Dia perlu jumpa orang yang boleh bantu dia. Oh, sebenarnya dalam kes macam ni, bantu bentuk balik, susun balik cara fikir dia. Okay, dengan cara-caranya yang pakar. Okay, so ada orang-orang macam tu dan dia menangis maknanya apa? Dalam keadaan tak terkawal. Sebab tu tangis pun perlu kepada sabar. Baca bab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis bab sabar, Imam Nawawi letak satu hadis tentang Fatimah ketika Nabi mati, sebelum Nabi mati dan ketika Nabi mati dan ketika dia dikuburkan. Fatimah menangis dan mengungkapkan ucapan-ucapan menunjukkan kesedihan dia, tapi dia tidak melampaui batas. Ya abata ila Jibrilun an'ahu, ya abata. Okay, dia sebut, wahai ayah, engkau dah pergi pada Allah, engkau dah kembali ya Allah, wahai ayah. Dan bila-bila sahabat-sahabat semua pergi timbuskan tanah kat kubur Nabi tu, Fatimah beritahu, cakap, korang tak rasa apa-apa ke letak tanah kat atas jasad Nabi ni? Itu je. Dia tak tarik rambut ke, menjerit-jerit ke apa ke, marah ke apa, tak ada. Sampai Imam Nawawi letak hadis tu dalam tajuk sabar. Dalam keadaan sedih boleh sabar sebab dia tak melampaui batas. Dan tak ada cara lain lah untuk mampu kawal diri kecuali satu dengan ilmu, okay, kedua dengan kemampuan kita hasil daripada latih bersabar. Sabar yang diaplikasikan dalam semua keadaan. Sabar bila marah, sabar bila sedih. Malah gembira pun boleh sabar. Gembira pun boleh sabar. Macam mana gembira yang hilang sabar ada tak? Boleh bayang tak gembira yang hilang sabar? Gembira yang tanpa kesabaran. Dia gelak, dia tak ingat dunia. Semua benda dia nak makan. Okey, dia punya happy apa semua, dia tak perasan badan dia tu besar. Dia lompat-lompat ikut semua orang, lompat dengan budak-budak sekali. Itu melampau. Okey. Kan kita kata buang tebiat orang tu. Dia happy sangat tapi dia lupa nak sabar. Maknanya dengan happy pun boleh sabar. Maknanya bila dia sabar dalam keadaan gembira, dia tahu batas. Okey, dia tahu dia tak sepatutnya berlebih-lebih. Okey, dia tak patut lupakan Tuhan dan puji Allah yang menyebabkan dia gembira dan seumpamanya. Okey. So jadi menangis ke apa ke, semua perlu pada kesabaran sebagai kawalan. Okey, jadi kalau tengah baca Quran takkanlah tak boleh sabar sambil baca Quran menangis. Okey. So riwayat seterusnya daripada Abu Saleh, dia bagi tahu, qadima nasun min ahli al-Yaman ala Abi Bakr as-Siddiq faja'alu yaqra'una al-Quran wa yabkuna. Ada orang-orang daripada Yaman datang masa zaman Abu Bakar, datang ke Madinah,
Okey, boleh jadi berkumpul kat situ dan ada urusan dan seumpamanya. Dan orang semua tengok bila diorang malam, diorang rajin mengaji, lepas tu diorang menangis. Sambil membaca Quran, diorang menangis. Dan Abu Bakar cakap, hakadha kunna, dulu kami pun macam ni juga. Okey, baca Quran menangis, baca Quran terkesan, sedih. Hisham Ibn Hasan Al-Azdi, nama penuh dia, disebut rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin fil laili wa huwa fis salah. Okey, aku kadang-kadang dengar, ada masa aku terdengar tangisan Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, pada waktu malam masa dia tengah solat. Okey, ini semua gambaran menunjukkan para ulama dahulu mereka memang membaca Al-Quran dan menangisi. Okey, menangis ketika mentadabburinya. Wal atharu fi hadza kathiratun. Riwayat tentang contoh-contoh para ulama, para salaf dahulu sangat banyak. La yumkinu hasruha, yang tak mungkin nak disebutkan semuanya. Wa fima asyarna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayatun. Apa yang kami dah tunjuk, apa yang kami dah bagi tahu ni pun sebenarnya cukup. Wallahu a'lam. Okey, dan kemudian dinukilkan sikit perbincangan hukum. Imam Abu Hamid Al-Ghazali Imam Nawawi nukilkan kata-kata Imam Ghazali beritahu al-buka'u mustahabun ma'al qira'ati wa indaha, menangis tu digalakkan sambil baca, sambil kita sendiri baca Quran, dan juga bila kita dengar orang baca Quran. Okey, bila kita dengar orang baca Quran. Kalau kita tak faham orang tu baca, sunat menangis juga. Macam mana? Tak faham, menangis sebab tak faham lah. Boleh tak? Itu pun antara sebab lah. Okay, antara sebab untuk menangis. Okay, atau bahagian-bahagian yang mana kita pernah dengar, tadabbur, ataupun sambil kita baca tu tengok terjemahan dan seumpamanya, maka itulah sebab kita menangis. Okay, dan cara, ni kat sini beritahu macam mana cara. Wa tariquhu fi tahsilihi, cara untuk menjadikan hati kita terkesan, an yuhdira qalbahul huzna bi an yata'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id asy-syadid wal mawathiq wal uhud. Caranya dengan merasakan sedih, merasakan kesedihan itu di dalam hati. Okay, bila merenungkan tahdid, okay, tahdid, peringatan-peringatan, wa'id, ya, asyadid, ancaman yang berat, mawathiq, wal uhud, janji-janji yang kita buat, okay, yang kita langgar, thumma yata'ammalu, dan kemudian dia renungkan taksirahu fi dhalika, cuainya dia dalam urusan-urusan tu, cuainya kita dalam amalan kita, cuainya kita dalam melaksanakan tanggungjawab, cuainya kita dalam menjauhi larangan-larangannya. Okey, dan itu saja sepatutnya cukup buatkan kita rasa sedih. Kalau dia tak rasa, fa illam yahdurhu huznun, kalau rasa sedih tu tak datang juga, ni dia. Wa bukaun kama yahdurul khawasu falyabki ala faqdi dhalika, maka menangislah dia sebab tak dapat rasakan tangisan tu. Menangislah kerana tak dapat datangkan rasa sedih tu. Fa innahu min a'zamil masaibi, sebab ini antara musibah yang besar. Bila tak dapat baca Quran, tak dapat rasa apa-apa. Okay, dan barangkali itu boleh menjadi satu makna trigger, dan kemudiannya kita usahakan untuk merasakan benar-benar tulus merasa sedih di atas kekurangan-kekurangan kita bila berinteraksi dengan Al-Quran. Selesai bab tangisan. Ada pun nak tanya bab-bab menangis ni? Ada pun nak tanya tak? Kadang-kadang saya lupa nak tanya soalan, ada soalan ke tak apa semua. So mungkin Khairuddin kadang-kadang bolehlah macam angkat je tangan cakap nak bagi can orang tanya soalan ke apa. Lupa habis dah. Habis tu solat fikir, tak teringat dah. Ya?
Oh, sebab sedap. Ha. Syahdu bacaan kan. Ni macam mana ni? Dia menangis, tapi menangis tu sebab syahdu. Okey, walaupun ayat tu tengah cerita pasal orang musyrikin kena tangkap jadi tawanan dalam surah Al-Baqarah. Maksud kita pun menangis. Dia cakap kau tengah sedih sebab orang musyrik kena tawan ke? Sebab salah gitu. Okey, yang ni ujian sikit. Ni ujian, saya cakap apa? Sebab ni semua boleh kait dengan Ramadan nanti. Okey, terutama bila ramai orang duk panggil budak-budak tahfiz ke apa ke kan. Diorang baca sedap. Okey, tapi diorang satu benda problem, diorang tak tahu apa diorang tengah baca. Part yang kena tegas apa semua, tiba-tiba dia sedih. Kita jadi pelik. Okey, sebab tu antara maknanya galakan lah kalau kita dah sampai pada level ini tempat pengajian, ni bukan macam surau-surau biasa ke apa kan. Jadi kita boleh lah macam pilih sikit. Nak panggil yang ada asas bahasa Arab, jadi dia tahu apa yang dia baca tu, part mana kena menangis, part mana kena kuatkan sikit suara, part mana kena slow dan macam-macam lagi. Sebab bukan semua ayat Quran sesuai untuk menangis. Okey, takkan baca tabat yada Abi Lahab wa tak menangis. Kita tengah kutuk Abu Lahab, Allah kena kecam Abu Lahab, lepas kita menangis. Sedih sebab Abu Lahab ke? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Tak kena. Okey, so satu, kalau menjawab soalan tu, sebenarnya kita tidak, makna tangisan tak sepatutnya kerana bacaan mendayu-dayu. Okey, hanya kerana bacaan mendayu-dayu kita kena macam susah juga. Sebab kita tak faham je. Kita ingatkan tu ayat tu mungkin berkenaan ke apa ke. Kalau dalam keadaan kita tak faham dan kita tersentuh dan kita terbayangkan makna kekurangan kita, dan seperti mana Imam Ghazali sebut tadi, semoga itu ada ganjarannya pada kita lah. Okey, tapi bagi saya ini ilmu yang perlu disebarkan, yang perlu diberitahu kepada semua orang. Okey, pertama, maknanya sebaiknya kita pilih imam yang faham. Okey, kedua, kita tahu bahawa maknanya sambil baca tu bukan semua bahagian untuk kita tangis, untuk kita menangis. Okey? Tu kalau surah-surah pendek kat hujung tu paling tidak kita nampak lah juga sikit, terdengar perkataan an-nar ke, okey, terdengar perkataan syurga ke, terdengar perkataan zunub ke, taubat ke, tubu ilallahi taubatan nasuha. Boleh lah. Itu kita tahulah ni cerita pasal taubat lah. Okey, so yang tu sesuai lah. Okay. So kalau tak tahu tapi menangis, yang apa semua dimaafkan, jangan risau. Okay. Yang semua tu. Okay. So so itu antara part yang saya rasa penting. Ada lagi pasal menangis? Tiba-tiba banyak soalan. Kalau tak start saya tak ada orang tanya soalan. Apa dia? Kita dengar baru daripada Arab Saudi. Oh, nak tiru bacaan untuk hadirkan rasa menangis. Lebih kurang macam tu. Bila tiru tu, pertama kena faham dulu apa yang kita baca. Oh, patutlah dia menangis sebab bacaan ni pasal ni. Dan masa tu maknanya kita kebetulan bahagian tu kita rasa macam tadabbur dia, kita terkesan apa semua. Dan bila kita jadi imam, lepas tu kita baca juga bahagian tu dan kita juga menangis, bukan disebabkan buat-buat, tapi disebabkan kita faham apa kita baca. Itu boleh. Okey. Tapi jangan target daripada awal saja je cari ayat-ayat yang menangis. Okey, sebab imam tu baca sedap, kita pun macam irama tu kita boleh tiru. So yang tu dah jadi buat-buat lah. Atau ayat mudah kita kata mengada-ngada. Ya. Kalau tengah solat jemaah, maknanya sekarang ni bila solat fardu berjemaah tersentuh, tapi bila solat sunat tak rasa apa. Okey, so maknanya disebabkan imam lah kan? Ke solat sunat tu berjemaah juga?
Oh, seorang-seorang. Okey. So yang itu pun maknanya isu rasa berkait jugalah. Maknanya kadang-kadang disebabkan cara bacaan. Okey, disebabkan cara bacaan yang seumpamanya. So latihlah, maknanya dengan sunat pun kita cuba untuk menangis, dan dalam keadaan berjemaah pun kita cuba untuk menangis. Tapi kita tak katakan salah lah secara mutlak. Maknanya kat sini ni macam ngada-ngada je, masa tu tak ada pun. Kita yang tahu diri sendiri. Maknanya kita tahu kita ni buat-buat ke kita memang betul-betul menangis. Okey, kita yang lebih tahu. Kalau ada unsur-unsur macam buat-buat ke apa ke, so kita cover dengan istighfar, kita cover dengan taubat. Okey, dan usaha lagi bukan berhenti. Sebab berhenti syaitan pula suka. Okey, buat kita putus asa. Okey, alhamdulillah dia tak cuba dah untuk menangis sebab dia rasa dia macam munafik, tak menangis betul-betul pun. Lepas tu dia berhenti, dia tak baca dah apa-apa sebab dia ingat macam apa setiap kali dia buat dia tak ikhlas. So itu syaitan pula suka. Teruskan lagi sampai kita capai keikhlasan. Okey, sampai kita dapat capai keikhlasan dengan berterusan. Sebab syaitan punya bisikan dia tak akan bertahan lama. Okey, sebab diorang sabar, diorang ada had. Okey, walaupun agak lama sebenarnya, tapi tak akan selama-lamanya. Jadi kita kena lebih sabar daripada syaitan. Untuk tak putus asa, berusaha untuk tadabbur, berusaha untuk terkesan dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Lagi? Menangislah sebab tertidur. Okey, so sebab bahagian seterusnya ni panjang juga. Ni tentang bacaan tartil. Sebab saya takut kalau baca separuh-separuh ni saya terlupa. Lepas tu nanti berhenti kat mana itu. So kalau ada lagi soalan mungkin tak ada dah. Terfikir tu. Apa dia? Imam. Nanti kita makmum baca Arab Saudi, dekat Saudi banyak orang kan baca pegang pegang mushaf. Makmum. Okey, dalam kes kita boleh ambil fatwa-fatwa yang meringankan, yang membenarkan untuk pegang mushaf untuk makmum dan bertujuan untuk tadabbur. Bertujuan untuk tadabbur. Maknanya follow sambil tadabbur. Okey, tapi kalau semata-mata nak, maknanya bila baca tu dia semata-mata pasal nak ikut, nak tahu baca apa. Okey, dan tujuannya nak hilangkan mengantuk sebab ada benda nak tengok. Yang itu tu ada perbincangan sikit sebab dia bukan lagi tujuan untuk tadabbur. Dia macam supaya macam supaya dapat fokus dengar apa semua. Jadi kalau baca tu sambil ada terjemahan kat tepi ke, yang itu okey. Okey, tapi tetap ada keringanan. Mungkin saya tak rasalah macam dilarang secara mutlak, barangkali lebih kepada makruh. Sebab apa masalah tu timbul? Sebab akan ada banyak pergerakan yang bukan bahagian solat. Especially mazhab Syafi'i strict bab ni. Okey, mazhab Syafi'i strict bab ni. Sebab nanti kita akan sibuk nak tutup lah, lepas tu sibuk nak tutup, lepas tu dia tak poket dulu, lepas tu bila buka balik dah tertukar, app lain terbuka, nak tukar lagi kalau pakai phone lah. Okay, kalau pakai mushaf mungkin lah mudah sikit, kalau ada tanda, sempat tanda buka balik, lepas tu buka apa semua. Tapi pergerakan-pergerakan tu sebenarnya menghilangkan khusyuk juga. Okay, jadi kalau kita solat seorang boleh digalakkan, maknanya tak ada masalah. Kalau tengah berjemaah ikut imam, yang terbaik fokus dengar je. Yang kita nak latih adalah kemampuan sambil solat dan fokus dengar. Macam mana kita latih masa tengah dengar khutbah, okey, yang kita asyik tidur tu, latih nak dengar sampailah kita boleh bertahan daripada awal khutbah sampai habis khutbah. Aku dah buat cerita apa khutbah kali ni. Sebab pahalanya kerana mendengar khutbah. Bukan pahalanya kerana kerana kita setuju dengan isi khutbah, bukan. Ataupun kita nak khutbah tu isi dia seronok ikut apa yang kita nak, tak juga. Walaupun khutbah tu cerita tahun melawan Malaysia, ini solat Jumaat, ini perkara yang wajib. Hukum ke atas kita adalah dengar. Jadi yang dapat menyebabkan kita dapat pahala kerana fokus dengar. Jadi saya nak bagi tahu bahawa latihan mendengar adalah latihan yang perlu buat untuk semua keadaan. Solat, masa dengar orang mengaji, masa khutbah dan banyak benda. Sebab tu
tu perkataan yang utama bila Al-Quran turun disuruh baca. Iqra. Tujuan baca untuk apa? Untuk dengar. Kalau orang baca, kita baca, dia macam kita lepak dekat kedai kopi, dia bercakap, aku bercakap, dia bercakap, siapa nak dengar? Sebab tujuan bercakap untuk dengar. Jadi kalau kita tak latih dengar dan fokus dengar, kita akan hilang banyak benda. Lepas tu kita nak tolonglah lukis ke, suruh lukis ke, suruh buat slide lah, suruh buat apa semua. Kita yang tengah melemahkan kemampuan kita untuk dengar. Quran turun zaman Nabi dengan para sahabat, tak ada siapa-siapa nampak Jibril, tak ada siapa-siapa nampak kertas terbang, alif lam mim terbang ke apa, tak ada. Macam mana dia orang tahu wahyu dah turun? Dengar. Nabi bacakan ayat Quran dan sahabat semua dengar. Jadi kita kena nampak satu perkara yang penting yang ramai orang culas dan cuai adalah latihan mendengar. Sebab tu setiap kali arahan-arahan yang datang, Allah sebut apa? Suruh sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan macam perangai orang-orang musyrik dan orang-orang yang kufur, bila sampai ke akhirat baru diorang sebut Rabbana absarna wa sami'na. Sebab dah sampai ke akhirat baru nampak. Okey, sekarang kata sekarang kami dah nampak bukti, sekarang baru kami nak dengar. Lambatlah. Ke akhirat baru nak dengar. Sebab kat dunia dahulu kerjanya adalah dengar. Sebab kita tak nampak semua benda. Jangan minta aku nak tengok dulu, boleh tak? Bagi aku tengok sikit syurga, bagi aku tengok sikit dosa pahala. Tak. Sebab fokus kita ketika di dunia adalah ni susah latihan ni. Susah. Okey. Kita boleh dah tak boleh kira dah berapa banyak kelas yang kerja kita tidur. Saya sama lah. Tengah belajar kelas 1 jam setengah kelas daripada awal sampai ujung tidur. Khutbah tak ada cerita lah, khutbah Jumaat kan. Tak ada cerita. Okey, jadi aib pula, takkan nak kira satu-satu. Sebab apa? Ujian. Dan siapa yang membantu kita untuk mudah tidur bila usaha untuk mendengar? Syaitan bagi galakan yang sangat banyak. Tidur. Tak payah fokus dengar, tak habis khutbah tu. Okey, tak payah fokus dengar, ustaz tu merapu ke. Tak payah. Okey, tak pandai ustaz tu cakap apa semua. Semua kita komplain, dan benda yang pertama kita tak yang kena fokus usaha, kita tak dengar. So ni semua berkait dengan dengar. Kadang-kadang ada orang berceramah tak pandai sangat bercakap pun. Okey, khutbah tajuk dia tak best apa semua, tapi mata dia celik daripada awal sampai ujung. Allah bagi dia kelebihan tu, dia faham walaupun tak lawak. Dia faham walaupun tak ada banyak sangat apa ni, perbincangan ke apa ke, banyak hujah ke apa ke. Poin ni satu, tapi dia faham, dia dengar pada awal, dia boleh celik. Susah. Tapi itu latihan yang kita nak faham sekarang. Isu dengar. Allah jadikan ni 2. Tapi ni lagi banyak bergerak. Ni 1 je. Mulut ni jari nak tulis semua benda. Semoga Allah ampuni segala kekurangan kita dalam usaha kita untuk fokus mendengar. Semoga Allah kurniakan ketulusan dalam kita membaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Semoga Allah datangkan, lembutkan hati kita supaya kita dapat menangisi segala apa yang Allah sampaikan tentang ancamannya, tentang ganjarannya, tentang kelebihan dan pesanan-pesanan dalam Al-Quran. Dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan Allah jadikan kita bersiap untuk menghadapi Ramadan. Dan Allah terima semua amalan kita, walaupun kalau tak sampai pun Ramadan, kita dah buat semampu mungkin daripada sekarang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.